Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Aisyah? Alhamdulillah sihat. Uh, Aisyah dekat kampus Ya betul, dekat kampus sekarang. Hari ni hari last PKPD. Oh, hari-hari yelah, hari-hari last kan PKPD dalam Ya. UM, so nanti dah boleh keluar. Okay, hari ni sesi kaunseling kita. Sebelum saya mulakan, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Maizatul Wahidah binti Safinira, merupakan kaunselor pelatih Aisyah lah pada hari ini. Okay, dan boleh saya tahu sikit tak tentang Aisyah? Boleh? Nama saya Nurul Aisyah binti Nur Zaini. Boleh panggil saya Aish. Saya umur 23 tahun, berasal daripada Batu Pahat, Johor. Merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Um, Sekarang belajar dekat UM, ambil sarjana muda kaunseling. Tu je. Oh, student counselling lah. So, Ya. student counselling macam mungkin ada yang ada pengalaman, mungkin ada yang pengalaman. So, boleh tak kalau saya nak tanya, Aisyah sebelum ni pernah ke attend mana-mana sesi counselling sama ada individu ke ataupun kelompok? Pernah attend tapi dalam tahun lepas kalau tak silap saya, tapi itu pun disebabkan assignment. Faham. Kalau tak ada, tak pergilah mana-mana Memang tak attend lah. sesi. Oh, okay. So, maknanya pernah attend just individu je lah, yang kelompok belum. Kelompok tu pernah tapi itu pun as latihan. Tapi kalau Oh, secara yang um, yang secara the real betulnya tu macam tak the pernah lah. relaxation tu, tak pernah lagi lah Ah. the relaxation. So ini macam nak kata macam the first time ataupun dah macam kali keberapa jugalah ni untuk sesi yang ini kan. Ya betul. Okay, so memandangkan Aisyah pun macam ada sedikit lah pengetahuan tentang sesi kaunseling individu kan. So macam izinkan saya macam terangkan lagi sikit lah apa maksud kaunseling individu tu. So dia macam sebenarnya kaunseling individu ni dia just macam proses interaksi macam antara kaunselor dan juga klien. Dan sekarang ni saya kaunselor pelatih dan Aisyah pula klien saya. So dia ada proses interaksi dekat situ untuk capai satu matlamat. Which is kejap lagi kita akan bincangkan apa yang Aisyah nak dalam sesi kita. Which is hari ni kita nak bincang NPS kan yang macam Aisyah nak hari tu. So itu apa yang dimaksudkan dengan proses, apa yang dimaksudkan dengan counselling individu. So Aisyah dapat kat situ Dapat. counselling individu Faham. tu. Okay. Okay, sebelum kita mulakan, benda ni sangat penting untuk saya cakap, iaitu tentang etika yang akan digunakan setiap sesi kaunseling. Dan yang paling ditekankan adalah etika kerasaan lah. Which is etika kerasaan tu sangat penting digunakan sebab segala apa yang kita bincang ni nanti kita dua bincang ni di bawah akta kerasaan. So jika ada benda yang perkara yang Aisyah bincangkan dengan saya nanti, contohlah macam ada macam memudaratkan diri Aisyah ataupun boleh memudaratkan diri saya boleh memaklumkan kepada pihak yang ketiga. So Faham. itu akta yang kita akan gunakan lah. Aisyah Okay. faham dekat akta Faham. tu? Okay, so okay, boleh tak sebelum kita mulakan ni, apa saya nak tahulah tentang diri Aisyah ni kan. Sebelum ni macam Aisyah kata Aisyah nak buat inventory nilai pekerjaan sidik. So boleh tak Aisyah macam cerita pengalaman diri Aisyah before this, mungkin pernah bekerja ke daripada zaman sekolah sampailah sekarang macam mana? Pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja tu, saya start kerja masa saya tingkatan 2. Saya kerja sebagai pembancu air dekat cool block selama setahun. Lepas tu masa saya kerja cool block tu juga, saya ada kerja catering juga hujung minggu. Lepas tu saya berhenti akhir tahun tingkatan 2 tu 2012, and then saya sambung kerja dekat Daily Fresh. Dia ada jual jagung, jual air, jual wafer apa semua tu. Selama setahun juga sebelum PMR saya berhenti kerja sebab nak fokus pada PMR. Habis PMR saya sambung lagi kerja sebagai penjual minyak wangi dekat pasar raya. Kerja tu pun
macam setahun lebih juga. Sampai tingkatan 4 akhir macam tu. Lepas tu saya sambung kerja kedai jual baju dekat tempat yang sama juga. Sampai tingkatan 5. Sebelum SPM tu saya berhenti kerja. Sebab nak fokus Oh. kepada SPM kan. Lepas tu Hmm. habis SPM baru saya berhenti. Saya habis SPM saya cari kerja lain. Saya cari kerja, Oh. masa tu saya kerja ke kilang menjahit. Saya kerja Oh, kilang jahit alhamdulillah. selama, tak lama, 2 bulan kalau tak silap saya, sebab saya ada asma. Jadi kilang jahit Ah. ni kan dia banyak habur, banyak benang. Jadi Oh, saya tak tahan nak kerja kat situ tak sebab boleh. boleh asma. And then kelemahan saya daripada saya masa saya sekolah dulu, saya ambil ekonomi rumah tangga. Dan Hmm. kita orang kan kena belajar menjahit, kena buat Ya, I pola. And see. then kan dia ada gunting menjahit tu, gunting fabric tu. Ah. Sam saya memang tak pandai guna gunting sebab tangan saya memang tak kuat. Oh, Kan tak boleh gunting tu guna berat. gunting. Saya tak boleh guna gunting yang macam tu. And then masuk kerja dekat kilang menjahit tu kan kita jumpa balik Hmm. gunting tu untuk jahit kain. Ah. And then tak boleh guna sebab Tak boleh. sampai supervisor marah sebab saya tak Ya. pandai menggunting. Macam pelik lah Oh. kalau orang yang tak pandai menggunting ni kan. So Mm-mm. saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. And then habis berhenti kerja tu saya start kerja kat mana? Saya kerja dekat, alamak saya tak ingat saya kerja kat mana habis SPM. Oh, Tapi Saya tak macam Aisyah saya tak cakap pun ingat. banyaklah Hmm. pekerjaan yang Aisyah buat daripada tingkatan 2, bermula pada tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Banyak tu jenis pekerjaan yang Aisyah buat. So macam pada saya agak amazed lah sebab bermula pada saat yang muda lagi dah bekerja yang macam tu. So memang banyaklah ni pengalaman yang Aisyah dah dapat kan. Hmm. Jadi pekerja dekat kedai kublak, lepas tu tadi yang Aisyah kata dekat kilang menjahit, lepas tu buat jagung ya, buat Ya, wafer. So betul. banyak pengalaman pada situ. So mungkin daripada pengalaman kerja yang Aisyah dapat tu mungkin ada beberapa yang Aisyah rasa macam aku boleh ni kerja dengan orang ni, and aku rasa yang ni aku macam tak boleh sangat. So mesti Aisyah ada rasa terfikir yang macam tu kan. Ya, betul. Ah, Selalu rasa. so betul tu. So sepanjang Aisyah kerja ada ke yang macam memang pekerjaan, kan Aisyah kan ada banyak kan pekerjaan Hmm. tu. So pekerjaan yang mana yang paling Aisyah ingat sampai sekarang yang rasa macam aku rindu gila nak kerja kat tempat ni lagi. Ada tak? Lepas saya habis STPM, saya sambung Mm-mm. kerja dekat kilang Sharp sebagai Oh. operator. Mm-hmm. Jadi kat situ saya kerja selama tak lama sebab sebelum habis STPM tu nak sambung ke degree tu saya ada saya ada dua kerja dekat situ. Satu kerja sebagai operator, satu lagi kerja sebagai penimbang sayur. Masa saya Oh. kerja yang operator dekat shop tu yang saya tak boleh lupakan sebab prosedur untuk minta kerja dekat situ dah Uh-huh. nampak yang berbeza dengan kerja-kerja yang lain sebab kita ada interview, kita ada Oh. kursus, lepas tu dia buat lawatan ke tempat kerja. Dan Mm-mm. lepas tu pengalaman saya dekat situ ialah saya suka saya tak suka saya suka kerja dengan manusia, tapi dekat situ kita sebagai operator kan kita tak sangat bergaul dengan manusia Uh-uh. sangat sebab kita lebih kepada mesin. Saya suka kerja dengan mesin tapi nanti saya akan cepat bosan. Sebab tu saya ambil Oh. keputusan untuk berhenti kerja shop tu, and then saya kerja dekat penimbang sayur untuk jumpa dengan Oh. manusia. Ha. Dia macam Aisyah macam tak boleh terlalu lama sangat dengan benda Hmm. ataupun dengan mesin. So jadi macam at least nak juga jumpa dengan orang. Nanti lama-lama benda jadi bosan. Ya betul Betul sebab tak? dekat kilang kan kita buat ulang-ulang benda yang sama sampai mahir kan. Betul. Jadi dia jadi cepat sangat bosan. Hmm. Tu yang saya ambil So daripada apa yang Aisyah cerita, Aisyah memang akan cepat bosan bila Aisyah buat kerja yang berulang-ulang. So nampaklah kat sini ada kaitannya dengan apa yang Aisyah dah jawab dekat sini, macam yang saya tengok. Yang
dekat dalam profil inventory pekerjaan SIDET yang Aisyah jawab ni. Dan yang paling tinggi yang Aisyah jawab adalah organisasi. Dan yang paling rendah saya tengok which is yang Aisyah jawab dekat sini, yang paling rendah ada 2. Iaitu ada 3. Iaitu pemimpin, keselamatan and then kreatif. Benda kat sini data pun agak rendah juga. Aisyah memang tak suka dengan data, dengan yang maksudnya yang memerlukan dengan nombor-nombor macam tu. Dengan nombor sebenarnya saya suka, tapi saya tak tahu kenapa saya suka nombor. Saya suka kira-kira, saya suka, maksudnya saya suka kira-kira. Tapi bila mungkin saya tak suka macam pengagihan data tu kot. Bergantung kepada jenis Bergantung kepada data tu jenis lah. kerja yang jenis kerja yang melibatkan data tu kan banyak pilihan. Tapi tak semua kerja yang saya suka. Tak semualah. Maksudnya ada certain kalau rasa macam Aisyah rasa macam okay, so Aisyah rasa macam boleh go on dengan Boleh data go. tu. Sebab kalau dengan manusia pun, kalau ikutkan dengan jawapan yang Aisyah bagi kat sini, kalau tengok dekat deskripsi ni kan, nama manusia Aisyah jawab 4, which is suka. 4 tu kan ni kan sangat sukalah kan maksudnya. And then kalau ikutkan penerangan dekat sini, which is kalau kerja dengan manusia, maksudnya Aisyah macam suka memberi khidmat, maksudnya macam kita kena bergaul dengan orang. Macam Aisyah yang cakap tadi, Aisyah kerja dekat kilang, and then macam benda tu berulang-ulang sangat. Aisyah perlukan macam jumpa juga dengan manusia, betul tak? Sebab rasa macam nak buat kerja berulang-ulang pun agak bosan, and then aku kena juga manusia kat situ. So macam boleh interaksi dengan orang juga, betul tak? Betul. So kalau tengok data kat sini juga, yang paling rendah Aisyah jawab adalah aktiviti. Which is aktiviti ni dia more kepada aktiviti ni dia more kepada macam kerja yang berfizikal, maksudnya berbentuk fizikal, maksudnya memerlukan macam kecergasan, kekuatan ataupun kesihatan macam tu lah. Ataupun macam kerja dekat luar. So kat sini Aisyah tanda kat sini dia nombor 2 dan yang paling rendah lah dekat sini. Skor dia adalah 11. So boleh tak Aisyah terangkan sikit kenapa Aisyah macam tak suka, tak beberapa minat lah dengan kerja aktiviti ni? Saya memang tak minat kerja yang melibatkan aktiviti sebab kan kita perlu cergas. Saya pula ada sakit, semput, anemia. Jadi dia bagi saya dia membataskan pergerakan saya. Bila saya jalan-jalan kejap je, nanti saya semput, saya jadi mengah. Jadi sebab tu, lepas tu saya kerap pening, macam kerap demam. Jadi sebab tu saya tak suka pekerjaan yang melibatkan saya perlu bergerak ke sana ke sini, perlu angkat barang-barang yang berat. Macam sebab benda tu akan bagi kesan kat saya. Contohnya macam saya cerita tadi yang saya kerja kilang. Dekat kilang menjahit, benda tu kadang-kadang kita kena angkat fabrik. Kena angkat fabrik tu kan berat juga kalau bila dah banyak kan. So benda tu bagi kesan kat saya. Dan disebabkan kerja tu, saya kerap ponteng kerja. Tak datang kerja. Kerap tak datang kerja sebab sakit. Jadi benda tu buat saya terpaksa berhenti kerja. Dan saya memang sangat-sangat tak minat kerja yang melibatkan aktiviti. Faham? So nampaklah dekat situ yang Aisyah, so maknanya benda ni accurate lah dengan Aisyah. Maksudnya kenapa aktiviti ni yang paling rendah, sebab Aisyah pun memang tak suka macam benda tu yang akan memenatkan diri kita sendiri kan. So Aisyah dah rasa dah pengalaman tu which is nanti kalau kerja yang buat aktiviti tu berat akan bagi penat. Sebab Aisyah pun ada masalah kesihatan kan, Aisyah ada asma. Ya, betul. And then kalau tak keberatan, boleh tak macam saya nak tahu Aisyah suka dengan kerja macam yang melibatkan dalam organisasi, sebab ikutkan dekat sini organisasi Aisyah tinggi and Aisyah tanda dekat sini 5, which is sangat suka. Which is organisasi ni macam
kerja yang macam yang sistematik, yang teliti. Lepas tu macam boleh macam bergaul dengan orang. Aisyah memang suka yang kerja-kerja organisasi macam tu. Saya suka sangat kerja yang melibatkan organisasi sebab macam Cik Wahida cakap tadi, boleh tak Cik Wahida terangkan balik kat saya Oh maksud yang organisasi di sini sebab organisasi saya tu. lupa Oh okey. Oh kalau yang organisasi ni dia more tu macam pekerjaan jenis yang boleh menyusun ataupun menyelenggara lah. Macam kalau kat sini dia punya penerangan menyelengga barang-barang, bawah jagaan. Contoh macam bila Aisyah dibagi sesuatu pekerjaan, satu benda ataupun something untuk handle tu, Aisyah boleh handle benda tu. And then benda tu pula Aisyah akan buat dengan sistematik and dengan lebih teliti sebab benda tu dah dibagi tanggungjawab atas Aisyah kan, sebab Aisyah tulis kat sini pun dia punya skor pun 5 agak tinggi lah dekat sini. So maksudnya. kalau kita tengok penerangan kat sini pun dia macam lebih berkebolehan untuk menyusun kerja dengan lebih awal and lebih terperinci. Maksudnya tersusun lah sistematik. Betul ke? Itu yang macam Aisyah jawab. Ya betul. Kalau contohnya, kalau saya dapat assignment pun saya suka susun dekat satu jadual Hmm, yang mana yang lebih penting, yang mana yang tak penting, yang mana yang perlu hantar awal, yang mana yang perlu hantar faham. lambat. So saya dapat tahu mana komitmen saya terlebih dahulu yang perlu Mm-mm. saya buat. Macam tu juga masa saya ada pengalaman yang lepas, um, masa saya kerja kat Daily Fresh dulu, saya perlu Mm-mm. susun barang ikut dia punya perisa, ikut dia punya bahagian kan. Saya Hmm. sangat suka benda-benda yang perlukan saya untuk labeling ke apa ke sebab dia Hmm. akan nampak tersusun, dia nampak cantik, dia Dia akan nampak kemas. tersusun. Betul tu. Saya sangat-sangat suka benda-benda yang perlukan saya untuk kemas barang ikut Kemas. label. Jadi dia macam satisfied untuk kita bila macam dia dah bagi kerja kat kita and then kita susun label, buat macam tersusun cantik. So Aisyah memang suka yang kerja-kerja yang more kepada ketelitian and organize something macam tu lah. Ya, betul. Sebab kat sini pun 3 yang tertinggi pun which is organisasi. Organisasi Aisyah memang yang tinggi lah kat sini. And then keuntungan and then juga kejayaan. Yang macam saya tanya yang sebelum tadi tu, yang 3 yang paling rendah which is aktiviti, pemimpin dan juga agama. Saya lupa nak cakap yang itu tadi. Ya. Okay. So tadi kita dah tekankan aktiviti lah, which is aktiviti tu Aisyah memang tak boleh. Aisyah memang tak berapa minat lah tentang aktiviti tu. Betul? Kalau kalau persekitaran Aisyah yang melibatkan pekerjaan yang melibatkan aktiviti, Aisyah akan surrender dulu. Sebab ia akan melibatkan kesihatan. Ya. Tapi kalau lebih kepada organisasi, lebih kepada organize atau lebih yang kepada kerja yang macam nak susun-susun, macam kena teliti, kena macam yang macam tu, Aisyah akan lebih suka. Aisyah Ya. macam okay aku boleh buat kerja ni, so aku akan prefer yang macam tu lah. Betul Betul? tak? Betul? Okay, lepas tu next kita tengok yang keuntungan. Kat sini keuntungan Aisyah agak tinggi. Aisyah tanda keuntungan number 5, which is kalau Aisyah nak, kalau macam keuntungan ni dia more kepada macam pekerjaan yang jenis bagi peluang untuk Aisyah jadi kaya. Hmm. Ini kalau kita tengok kat situ. And then dia macam bagi benefit untuk diri kita sendiri. So walaupun dia macam kita berhadapan dengan risiko tapi Aisyah suka. Betul ke dekat sini? Ya, betul. Pada pendapat So saya tu Aisyah ada betul. pengalaman. Sebab saya suka, siapa je yang tak sukakan keuntungan Betul tu. kan. Betul tu. Lepas tu, lagi-lagi kita tengah student ni, memang kita perlukan, Uh-uh. terlalu sangat perlukan duit kan. So, Mm-mm. masa saya dekat UM, saya grab Mm-mm. opportunity untuk berniaga. Tapi bukanlah secara official, macam saya buat sewa Uh-uh. motor, saya Ah. berniaga produk kecantikan, Mm-mm. and then saya buat servis beli barang makanan Uh-uh. dekat luar. So benda tu kadang-kadang saya keluar satu jalan kan, and Mm-mm. then bila balik tu saya grab peluang tu untuk
ambil order dekat dalam UM, and then saya delivery. So dia sebenarnya duit keuntungan tu kita boleh jimat untuk kita bayar duit minyak, bayar duit sewa kereta. Betul. So benda tu, jadi kita tak perlulah keluar duit banyak sangat untuk keluar tu sebenarnya. And then saya buat sewa motor tu pun dia boleh tanggung saya punya duit minyak motor, lepas tu duit sewa kenderaan tu pun saya boleh bayarkan duit motor, buat servis motor. So saya kat sini, motor saya tak perlu keluarkan duit untuk ni, sebab saya guna duit hasil daripada sewa tu sendiri. Nampak tak? Aisyah suka kaut keuntungan dengan apa yang ada dekat keliling Aisyah. Aisyah gunakan, aku rasa benda ni aku boleh buat duit. So why not kita macam kita guna peluang yang ada tu, and then dia akan bagi pendapatan. Tengok macam Aisyah cakap, Aisyah buat sewa motor, Aisyah jual kosmetik, and then benda tu sendiri dapatkan keuntungan untuk diri Aisyah sendiri, betul tak? That's why lah. So kat sini accurate lah kenapa Aisyah tandakan keuntungan ni yang kedua tertinggi selepas daripada organisasi. Macam kalau before saya sini, Aisyah ada kata macam Aisyah tak tahu pun sebenarnya Aisyah ni lebih kepada apa. Macam nak kerja dengan manusia suka tu suka. Tapi organisasi suka tu suka. So macam dulu Aisyah Tak tahu kata nak ke mana. tak tahu nak ke mana. Aisyah kata macam mana satu ni. So kat sini saya nampak lah macam bila dah buat inventory ni, aktiviti which is kerja aktiviti memang Aisyah tak suka, and kerja yang melibatkan keuntungan dan juga organisasi Aisyah suka sebab benda tu macam bagi benefit dekat diri Aisyah. So nampaklah, so Aisyah nampak kan kat situ Aisyah suka pekerjaan yang macam teliti and then tersusun. Lepas tu pekerjaan tu juga boleh memberikan Aisyah keuntungan. Macam Aisyah, contoh maybe barang kosmetik yang Aisyah dapat, Aisyah kan jadi supplier tu kan untuk barang kosmetik kan yang macam Aisyah cakap tadi. Aisyah mesti susun lawa-lawa, susun cantik-cantik, and then aku rasa benda ni boleh dapat untung, and then aku boleh jual, betul tak? So daripada situ rasa macam organizekan benda tu, and then susun yang ni ada berapa label macam mana, lepas tu susun, lepas tu jual, so dapat keuntungan, betul tak? Betul? So Cik dekat Waidah, sini nampak Cik Waidah kejap ya. Bateri saya tiba-tiba kong. boleh, tak apa. Itulah cabarannya kalau kita buat sesi dekat secara online ni. Everything must kena complete, line kena elok, betul tak? Dia selalu bagi impact sebenarnya secara online ni. Betul tu. Susah sebab nak kena itulah, nak kena inilah, setup itulah, setup inilah. Cik Aida boleh sambung. Maaf. Okay, tak apa. So macam yang saya cakap tadi tu lah, Aisyah nampak kan benda tu memang accurate, organize and then keuntungan. Then apa yang paling saya nampak kat sini, ketiga tertinggi Aisyah which is kejayaan. Dan benda tu memang sangat accurate sangat. Which is kalau Aisyah nak tahulah kejayaan ni dia punya penerangan which is kejayaan dan pencapaian yang tinggi merupakan keperluan dan ciri-ciri utama pekerjaan jenis ni. Maksudnya, yelah siapa yang buat kerja macam tak nak kejayaan, betul tak? So ada matlamat, ada cita-cita yang jelas yang Aisyah nak capai. Kat situ memang ketiga tertinggi lah daripada organisasi tadi, lepas tu keuntungan and then kejayaan. So keterangan kat sini pun dia kata jika anda mempunyai semangat dan kesungguhan lebih daripada yang biasa dimiliki oleh kebanyakan orang, berkemungkinan besar anda akan berjaya di alam pekerjaan ini. Betul tak? Betul. So Aisyah nampak kan dia punya accurate, tadi dah organize, lepas tu keuntungan, lepas tu dia akan bagi kejayaan. That's why Aisyah pilih kejayaan ni adalah 3 yang tertinggi. Boleh tak Aisyah ceritakan sikit macam mana je hasil kejayaan yang Aisyah dah kaut, Aisyah dah jual, Aisyah dah berniaga itu, Aisyah dah buat khidmat ini, dah buat servis ni. Boleh tak Aisyah ceritakan? Silakan. Ceritakan dari segi kejayaan apa yang saya dapat ke? Maksudnya hasil daripada
Sebab saya nak tahulah apa je hasil yang Aisyah macam Aisyah dah buat niaga itu, niaga ini. Mestilah ada hasil dia kan. Contoh macam Ya. Aisyah boleh beli telefon ke, boleh beli gelang Oh. emas ke. Macam tu. Okey. Sepanjang saya bekerja daripada tingkatan 2 sampai tingkatan Mm-mm. 5, saya niat saya nak membantu family. Jadi memang Ha. duit tu first habis kat makanan, Ha. and then habis kat tolong family lah, beli barang dapur Ha. sikit apa semua kan. Lepas habis SPM, saya Mm-mm. duit tu saya tak fikir, macam saya tak tahu kenapa saya tak fikir masa depan saya. Saya macam saya tak fikir pun saya nak saving ke apa ke, tapi lepas Ha. STP saya baru sedar saya kena saving, saya kena fikir masa depan, and then dari situ saya start simpan duit buat deposit beli motor, and then sekarang dah habis dah bayar motor. Lepas Hmm. tu saya beli cincin, Ha. beli telefon. Saya dah beli masa first saya kerja Kublok. Ha. Kan kita tak pernah dapat pegang duit masa tingkatan Betul 2 tu. kan, dapat 800 tu pada tahun 2012 tu, rasa duit tu besar sangat, banyak sangat. And then Ya. saya tak ada telefon. Masa form 2 tu saya masih pakai telefon Nokia picit-picit balik anjing Mm. tu. Sabar. Jadi Ha. saya dapat gaji tu, saya Hmm. saya bawa gaji tu pergi Pulau Tioman. Lepas tu saya dengan duit gaji tu saya beli telefon Corby. Wah. Tapi itulah saya tak fikir panjang. Waktu tu Android masih tak popular lagi. Jadi Ha. rupanya handphone tu tak ada Android. Jadi saya pakai handphone tu Oh. sampai form 4. Lepas tu form 4 kan saya dah kerja kan. Saya baru Kerja start juga. beli telefon baru. Ah, So, Macam tu lah. nampak tak banyak tu. Aisyah kerja pula 2012. Time tu Hmm. Aisyah form Tu, tingkatan 2. form 2. Hmm. Baru form 2 dah pandai dah cari duit, ya Allah ya Tuhanku. Dah pandai cari, yelah dah pandai cari pendapatan untuk diri sendiri. And then benda tu sangat worth it kan. And then Ya, benda betul. tu Aisyah boleh tengok, boleh pergi bercuti, boleh beli phone sendiri walaupun phone tu. Tapi yelah biasalah bila kita dah dapat duit kan, benda tu satu kepuasan untuk kita. Ya, betul. Kita Sampai dapat beli betul something tu. guna duit kita sendiri Ha, tu satu kepuasan sebenarnya. kepuasan betul tak? Ya. So macam nampaklah kat situ benda yang Aisyah buat mendatangkan hasil. Sampai sekarang Aisyah pun daripada form 2 bekerja, and then form 4, form 5, and then dah masuk universiti pun Aisyah tetap teruskan benda tu sebab mesti macam Aisyah macam tak boleh, macam nak buat something juga, nak Hmm. bergerak juga untuk Ya, mendapatkan hasil dekat diri sendiri, betul tak? betul. Rasa macam tak buat something rasa macam pelik, rasa macam Ah, nak buat something juga ni. Betul tak? ya, betul. Nak kena Sebab cari duit juga. hmm, Nak bantu diri sendiri kan. betul tu. And then so Aisyah nampak dah lah kan nilai-nilai yang ada dekat persekitaran Aisyah semasa Aisyah bekerja. So macam Aisyah macam saya cakap tadi, 3 yang tertinggi which is yang first organisasi, and then yang kedua adalah keuntungan, dan yang ketiga adalah kejayaan. So Aisyah nampak kan dia punya flow, dia punya penceritaan daripada Aisyah kerja daripada form 2 sampailah sekarang. Benda tu memang ada perkaitan dia. Betul. Betul tak? Nampak kaitan dia antara satu sama lain, dan dia sebenarnya saling menyokong antara Dia satu saling sama menyokong. lain. Betul tu. Walaupun rasa macam organisasi ni macam tak ada kena mengena, tapi sebenarnya Hmm. ada kena mengena. Ya, betul. And then dan yang 3 yang terendah pula berdasarkan apa yang Aisyah jawab ini, aktiviti, lepas tu pemimpin dan juga agama. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pemimpin ni. Apa yang menyebabkan Aisyah jawab pemimpin ni dan dia dapat kedudukan 3 terendah. Kalau tengok kat sini Aisyah jawab 1. Kalau tengok kat sini lah. Aisyah Uh, jawab kat sini 1. saya tak suka saya tak Kenapa? suka lead sesuatu. Oh, tak suka lead? Saya tak suka mengarah orang buat ini, buat itu sebenarnya. Tapi bila Oh. saya dapat group assignment yang tak
macam mana yang semua tak boleh nak bagi kerjasama, saya tahu saya kena bangun dan gerakkan semua orang. Gerakkan. Tapi sebenarnya saya tak suka nak buat macam tu. Tapi disebabkan Kenapa? semua orang tak nak Tak buat, suka. jadi saya terpaksa buat benda tu. Paksa buat. Ha. So maksudnya kalau more lebih kepada, maksudnya itu adalah option terakhir lah. Ya betul. Aisyah akan buat. Hmm. Kalau memang tak bergerak, Aisyah memang akan gerakkan jugalah. Ya. Oh. So maksudnya kalau dekat sini pun dikata pemimpin ni macam more kepada kita kena macam pegang jawatan and then kita kena ada tanggungjawab yang berat. So maknanya benda ni betul lah. Ya, Aisyah betul. macam tak nak terikat sangat dengan tanggungjawab tu. But kalau dah tak ada option, Aisyah terpaksa juga bergerak. Ya Betul betul. tak? Dia Ya ikut betul. keadaan Ikut keadaan, Hmm. tapi kalau macam dalam organisasi ni, saya Mm-mm. sebenarnya saya tak berapa nak minat nak pegang satu tanggungjawab tu sebab saya takut saya tak mampu nak buat tanggungjawab tu. Faham? So Ah. patutlah kat sini Aisyah buat yang maksudnya yang Aisyah bagi point ni yang nombor satu, yang paling tak Tak suka. suka. Sebab Dia memang tak tak macam berapa tak minat sangat. Kalau boleh saya suka orang bagi arahan kat saya dan saya buat benda tu. Aisyah lebih Sebab kepada follower. sebab saya tak suka jadi macam model nak tunjuk kat orang buat macam mana, buat macam ni, buat macam tu. Sebab Faham? saya tak pandai nak ajar orang buat sesuatu. Yelah macam betul juga sebab macam yang tadi Aisyah ada cakap, Aisyah lebih suka benda yang Aisyah buat sendiri, benda yang tak libatkan dengan orang lain. Tapi Aisyah tak suka benda tu terlampau berulang. At Ya. least kena ada juga dengan manusia. And then Aisyah tak suka macam terikat, betul tak? Terikat dengan sesuatu ataupun macam nak bagi arahan ke orang sebab benda tu bukan jiwa Aisyah. Rasa Ya betul. macam tak boleh. Aku lebih rela untuk bergerak solo. Betul Ya tak? betul. Aisyah mesti lebih kepada yang macam tu kan? Suka gerak solo pergi mana-mana seorang pun masih on. Seorang pun boleh. Aisyah jenis Ah. yang macam tu. Mesti boleh yang macam tu. Sebab tu lah, that's why dekat sini dia cakap create. Aisyah tak suka sangat dengan pemimpin ni. Tapi bila tak ada option, Aisyah boleh lah Boleh. untuk handle situasi tu. Betul tak? Ya betul, kalau dah terpaksa kita Mm-mm. terpaksalah jadi wakil untuk kehadapan kan. Tapi kalau Mm-mm. ada orang lain yang boleh buat benda tu, saya akan tarik diri lah sebab orang tu boleh buat. So maknanya dekat universiti pun Aisyah tak ada macam libatkan diri dalam mana-mana organisasi ataupun dalam mana-mana persatuan, kelab ke apa, tak ada lah. Oh ada, saya masa saya sekarang dah tak berapa aktif but dulu aktif lah, masuk exco percap masa SEM 2, lepas tu saya join sukarelawan berapa 4 SEM macam tu sampai sekarang, tapi sekarang cuma dah tak aktif je. Lepas tu yang lain tu saya tak ingat lah sebab mungkin saya lebih kepada sukarelawan nak bantu orang. Bantu orang tua, bantu orang kanak-kanak. Saya See, lebih suka apa macam yang tu. Aisyah cakap tu pun memang betul lah, memang accurate sangat. Macam pemimpin, macam Aisyah cakap, Aisyah suka aktiviti yang lebih kepada sukarelawan. Sebab kalau kita tengok pun sukarelawan, kita tak ada perlu nak macam bagi arahan dekat orang. Kita just more Ya. untuk dengar masalah dia. Bukan masalah, dia macam kita dengar and then kita tengok apa yang dia hadapi and then kita macam untuk kita masuk dah sama dekat dalam situasi orang tu. Dan kita bagi sukarelawan kan, kita macam tolong kerja-kerja, Dan bersih-bersih. bila kita Hmm. sukarelawan, kita kerja tu bukan dipaksa. Ya, Atas kerelaan betul. kita. Kalau kita rasa kita nak pergi, kita pergi. Kalau kita rasa kita Ya. nak pergi, tak payah pergi. Saya suka kerja macam tu. Saya tak nak orang, Ah, saya tak suka macam saya mengarahkan orang ya, untuk betul buat tu. sesuatu. And then kalau ada program pun, saya kalau boleh saya nak elak sangat untuk jadi MT program. Sebab saya tak nak mengarah. Kalau boleh Tak saya nak nak jadi mengarah. JK. Saya nampak tak kat situ. Nampak lah macam before this macam Aisyah. So saya ingat lagi. Ingat tak dulu before this Aisyah kata saya tak tahulah saya ni suka yang ke arah mana. Saya suka ini tapi nampak tak sekarang. Boleh dengan orang tapi Aisyah lebih rela untuk seorang-seorang. Macam Aisyah suka aktiviti sukarelawan and then kalau ada program yang macam tu Aisyah macam tak nak terlibat diri sangat sebab itu bukan jiwa Aisyah. Bukan jiwa aku yang macam
bagi arahan dekat orang. Ya, Tapi betul. betul tak? So benda ni nampak lah kenapa Aisyah pilih pemimpin ni, kenapa Aisyah bagi nombor 1. Sebab dia bukan jiwa Betul. Aisyah. Dia nampak kat situ dia punya penceritaan, dia punya flow. So saya pun nampak lah, oh Aisyah macam ni, Aisyah macam tak suka rupanya aktiviti pemimpin ni. Ya, Lebih betul. kepada kesukarelawan. Bagus. Okay. And then last kali before tu kita akan ni lah kaitkan, kita akan tengok Aisyah punya ni. Oh kat sini intellectual dan juga masa lapang boleh tahan jugalah. Aisyah jawab intellectual, jawab 3. Masa lapang, mana masa lapang? Masa lapang Aisyah jawab 5. Tinggi tu masa lapang. Masa lapang Aisyah, Aisyah kalau masa lapang Aisyah buat apa je? Masa lapang saya buat apa? Saya bergantung kepada keadaan pada waktu tu. So macam ikut keselesaan diri lah. Yelah masa Ya. lapang kan kita macam ikut apa yang kita selesa lah kan, betul tak? So kalau kat sini masa lapang Aisyah jawab 5. Maybe keterangannya ada sedikit kena dengan diri Aisyah, which is ciri-ciri utama pekerjaan jenis ini ialah tidak mengganggu kehidupan anda di luar masa bekerja. Ya, betul. Okay. And then waktu kerja anda adalah pendek dan anda mempunyai banyak masa untuk bercuti. Nampak tak? Betul. Kan tadi Aisyah kata daripada Aisyah cerita, Aisyah lebih kepada untuk solo. Aisyah Ya. tak suka dibagi arahan, and then macam kalau boleh Aisyah nak elakkan. So dekat sini dia kata maksudnya Aisyah ada banyak masa me time tu. So Aisyah lebih suka yang benda-benda macam tu. Tengok me time Aisyah pergi berniaga, Aisyah pergi buat servis motor, and then Aisyah banyak kerja yang Aisyah buat. Aisyah sangat menghargai masa yang ada dengan diri Aisyah. Betul tak? Betul. Lepas tu kat sini dia kata anda akan mempunyai banyak masa untuk bergembira dan anda juga berpeluang untuk meneruskan kegemaran, minat dan aktiviti-aktiviti harian anda. Ya, Nampak betul. tak kat situ? Sebab tu saya tak suka kalau bukan waktu kerja tu orang kacau. Maksudnya saya dah Ah, tetapkan masa, contoh kalau kerja daripada 8 pagi sampai 5 petang je. mm-mm. Kalau boleh saya tak suka orang kacau waktu malam saya. Sebab tu saya kalau ada apa-apa discussion ke apa, kalau boleh Ah, saya betul-betul elakkan 10 malam ke atas. Sebab saya memang tak suka orang kacau waktu rehat. ah, Sebab waktu tu pun kadang-kadang otak kita dah tak boleh nak betul tu. proses maklumat apa semua, and then badan kita ni kita guna daripada pagi sampai ke petang, dan kita perlukan Yelah. rehat yang cukup sepatutnya. Mm-mm. Betul Hmm. tu. Nampak lah. Betul lah dekat sini. Memang Aisyah memang suka aktiviti yang dengan diri Aisyah. So benda tu yang bagi manfaat. Boleh, apa yang saya nampak Aisyah boleh bekerja dengan orang, dan Aisyah juga nak kena ada masa untuk diri Aisyah tu juga. Betul tak? Betul? That's why Aisyah buat kat sini masa lapang Aisyah nombor 5 yang paling tinggi. Sebab benda tu masa lapang kan untuk kita rehat. Ya, Dan betul. saya tengok pun Aisyah memang sangat berpendirian tetap dengan masa yang Aisyah dah tetapkan. Ya, Betul ke? betul. Saya memang tak suka orang kacau waktu saya dah saya kena tidur awal. Tapi tak adalah awal, dia macam pukul 12, pukul Ikut 1 timing. tu. Tak adalah Ada terlalu timing. awal. Tapi ada jugalah hari-hari yang saya terlajak. Tapi tak Itu selalu. nombor. Jarang, sangat jarang. Betul-betul. So, saya pun dah macam dah kaitkan, dah macam saya dah nampak apa yang macam saya dah cakap tadi, yang 3 tertinggi, 3 terendah. So macam Aisyah pun nampak lah kan dia punya accurate, dia punya macam dia ada link antara satu sama lain. So macam kalau macam after this macam Aisyah nak macam mana nak kerja dengan seorang ataupun nak kerja dalam organisasi ataupun yang berkumpulan, mesti Aisyah dah tahu dah. Benda yang macam benda ni boleh buat aku macam okay, organize, aku on. Tapi benda ni kalau macam lama-lama, lara-lara, tak boleh dah lah. Sebab itu bukan diri Aisyah, betul tak? Ya, betul. Mesti, boleh tak macam saya nak tanya, mesti kalau macam group discussion, Aisyah mesti macam dah habis discuss,
And then stop sampai situ je. Mesti Dah. Aisyah macam tak boleh nak lama-lama sangat. Ya, Betul tak? betul. Saya Ah, kalau orang nak cerita pasal group discussion, kalau mm-mm. boleh masuk terus discuss. Bukan nak berbual benda-benda yang bukan-bukan, bercakap-cakap. Saya tak suka. And then bila dah habis discussion pun kalau boleh saya akan terus leave. Saya tak suka benda Faham? nak lepak-lepak lama-lama berbual. Saya bukan tak suka. Kadang-kadang tu boleh tapi kalau dah selalu bila masuk discussion je berbual. So benda tu kita tak capai matlamat asal kita sebenarnya. Nampak lah dekat situ. Memang Aisyah sangat menghargai masa lapang Aisyah ni. That's why Aisyah jawab yang Aisyah jawab di nombor 5 lah. And then benda ni memang berkait. So Aisyah nampak lah kan. Benda tu Aisyah memang suka buat kerja yang um, 50-50. Boleh bagi manfaat dekat orang and at the same time boleh bagi manfaat dekat diri kita sendiri. Yelah kalau kita bagi je kita punya cooperation dekat orang tapi nanti end up kita juga yang penat, kita juga macam tak dapat apa, betul tak? Ya, betul. So apa yang boleh saya macam simpulkan itulah yang apa yang Aisyah jawab hari ini berdasarkan apa yang Aisyah dah jawab lah. So Aisyah pun dah mengiyakan, maksudnya benda ni betul. Ya, betul. Ke ada apa-apa lagi yang Aisyah macam nak cakap dekat saya yang macam tak ada kaitan sebenarnya ni? Ke ada lagi yang macam Aisyah tak terungkap lagi? Setakat ni apa yang Cik Wahida cakap kebanyakannya betul dan sebenarnya selari dengan apa yang saya buat. Maknanya betul lah. Maksudnya Aisyah nampak lah macam before this macam tak tahu sebenarnya suka yang mana. Kan? Macam before this masa sesi dulu Aisyah macam tak tahu nak pergi mana. So after je buat INPS ni Aisyah dah nampak. Ya. Boleh kerja dengan orang tapi at the same time bagi benefit untuk diri sendiri juga. Ya, So betul. saya harap after this macam kalau Aisyah bila macam nak dengan macam mana bekerja ataupun nak bergaul dengan orang, so Aisyah akan fikir macam itulah. Aisyah pilih berdasarkan apa yang Aisyah minat dan selesa dengan diri sendiri. Tak adalah macam kita pergi je and then kita pun tak tahu sebenarnya macam mana. Benda tu tak kena dengan jiwa tu yang Ya, betul. boleh macam burn Cepat out, kita bosan. cepat bosan kan. So setakat ni itu apa yang telah kita bincangkan. Saya harap Aisyah dapat lah kan sedikit. So ada tak apa-apa yang saya nak dengar lah juga feedback daripada Aisyah berdasarkan INPS ni. So apa yang Aisyah dapat berdasarkan INPS yang Aisyah dah buat ni? Berdasarkan IMPS yang saya dah buat, saya dapat tahu sebenarnya ada juga benda yang saya minat sebenarnya. Walaupun IMPS saya jawab tu macam sederhana je semua tapi sebenarnya saya macam mana nak cakap saya Macam dulu. ada jalan dia sebenarnya. Betul. Macam ingatkan sederhana ni macam mesti dah risau kan kita jawab. Ingatkan sederhana ni apa benda lah, macam mana lah. Tak tahulah minat yang mana macam ni. Lepas tu after that bila dah saya dengan awak interpret so macam Aisyah dah nampak betul lah betulnya. So saya harap so maknanya benda ni memang betul-betul accurate lah dengan diri Aisyah kan. Setelah hasil kita berdua sama-sama interpret sama-sama, betul tak? So masa pun sesi kita pun dah mencemburui sangat-sangat. Itulah sekejap je masa. Itulah sekejap je, tak apa. Nanti kita boleh move to the next session. Kalau Aisyah sudilah untuk teruskan next session dengan saya lagi. So saya pun dah tahu feedback daripada Aisyah. Alhamdulillah Aisyah dah nampak dah vision yang Aisyah nak. So Aisyah dah tahu persekitaran pekerjaan ini yang boleh bagi manfaat and benefit dekat diri Aisyah, betul tak? Betul? So Alhamdulillah Aisyah dah dapat apa yang Aisyah tertanya-tanya berdasarkan sesi ni. So sebelum saya tamatkan sesi, ada apa-apakah Aisyah nak pesan? Ada apa-apakah Aisyah nak tanya ataupun ada lagi benda Aisyah nak cakap? So far tak ada. Setakat tu je. Setakat tu je. So terima kasih lah saya ucapkan dekat Aisyah. Terima kasih juga Cik Wahida bantu saya. Sama-sama. Okay, so kesimpulannya pun tadi saya dah ceritakan yang apa yang Aisyah buat ni memang betul-betul accurate dengan diri Aisyah. So sebelum saya tamatkan sesi,
kita hari ini saya ingatkan lagi sekali tentang etika yang macam saya cakap pada mula tadi, saya ingatkan lagi sekali which is apa yang kita ceritakan hari ini adalah tertakluk di bawah etika kerahsiaan, which is apa yang saya ceritakan dengan saya, apa yang saya ceritakan dengan Aisyah adalah rahsia antara kita berdua, dan sekiranya perkara yang Aisyah bincangkan dengan saya ni memudaratkan diri Aisyah dan juga diri saya bolehlah maklumkan kepada pihak yang sepatutnya. So, saya harap kita berdua dapat patuhlah dengan etika tu. Syah faham dengan etika tu? Faham? So, Alhamdulillah sesi kita pun dah hampir tamat. Terima kasih sebab Aisyah sudi buat sesi hari ini dan saya harap apa yang Aisyah jawab NPS ni memang betul-betul bagi manfaat lah dekat diri Aisyah. So, semoga kita berjumpa lagi dekat next sesi. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Cik Wahida. Terima kasih, sama-sama. Jaga diri. Baik, Cik Wahida Jaga-jaga pun. dalam Stay PUM tu. safe. Bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.